Para Brigharia 897 FM. Saya akan buka talian dan anda boleh hubungi saya di 669-11897. Saya akan teruskan dengan pemanggil-pemanggil kita di hujung talian. Dan ini adalah pemanggil dari Facebook yang telah pun berhubung dengan saya dan meminta saya menghubungi mereka kerana susah nak tembus si bilik siaran. Saya telah pun memberi peluang kepada teman-teman MJ12 untuk berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Bersama saya pada malam ini, kita ada Kak Sharifah di hujung talian. Apa khabar Sharifah? Baik, baik. Apa khabar? Saya sihat, terima kasih kerana bertanya ya. Okay. Dan anda kata anda mempunyai satu peristiwa pengalaman dan berkaitan dengan lift lah, macam tu betul. Dan ini berlaku di rumah anda? Berlaku di tahun 1990. Rumah lama ke macam mana? Di rumah lama lah. Rumah ni, flat ni dah dirobohkan. Dan masa tu nak dirobohkan, dikatakan nak bina flat yang baru lah. Tapi sampai sekarang, diorang tak bina lah, masih tanah lapang. Dekat North Road lah. Bedok South. Jadi Bedok North Road. Bedok North Road. Okey. Nak bilang ke blok 83. Ini blok lama lah yang akan dirobohkan lah. Tak ada lagi blok ni. Jadi blok lama yang dah roboh ni di Bedok North Road ni, saya memang ada lihat beberapa rumah dahulu telah pun disuruh penghuninya berpindah dan ditutup semula. Dan sebelum tu dah berapa lama duduk rumah tu? Masa tu dah berapa belas tahun lah. Katanya 12 tahun gitu. Wah, dan pengalaman Sharifah yang menyeramkan, apa yang berlaku? Silakan. Okey, pada masa tu saya bekerja di firma Jepun. Dan company Jepun ni kalau tiap-tiap tahun mereka close account pada tiap-tiap bulan Mac. Jadi Februari tu kita akan busy lah daripada account admin. Human resource semua membantu lah nak close account di Singapura, nak send to Jepun lah. Jadi pada Februari tu selalunya saya akan pulang lewat lah. Kadang-kadang balik pukul 12:30 malam, kadang pukul 1. Tapi like kita bikin clean company lah. So satu malam tu saya pulang naik taksi sampai rumah dalam 12:30 lah. Jadi masa keluar dari cab cepat-cepat saya bayar cab, saya nak naik lah pasal dah nak terkucil ni, dah tak tahan. Jadi saya pun cepat-cepat lah dah kasih taksi duit, saya pun lari lah. Sambil lari tu saya masa on the way tu tengah nak pergi kat bawah blok tu, saya dah nampak lift terbuka. Jadi saya pun nampak lift terbuka, ada seorang perempuan. Saya pun lambai-lambai tangan saya, sambil tu saya panggil wait. Tapi dia tak picit, dia tak tekan, tak wait pun, dia lift tutup. Marah jugalah, dah lah nak cepat. Dia ni tak tunggu saya kan. Dan saya pun marah lah. Dia jugalah saya, kurang ajar ni perempuan bodoh. Tak nampak ke apa ke, buta agaknya. Jadi lift tu ada tiga berderet. Jadi lift yang tadi tertutup tu lift A. Jadi saya picit lah lift tu baru naik sambil membebel ni. Saya pun tunggu lift yang satu, yang lift tengah-tengah terbuka. Jadi bila terbuka tu saya pergi, saya nak masuk lah ni. Bila saya nak masuk macam terhenti gitu kat depan pintu. Saya macam imbas perempuan yang tadi tu sama dengan perempuan yang kat tepi dah ni, tapi dia tak keluar, dia diri betul-betul tepi sudut yang tempat tekan lift. Jadi saya pun sama dengan perempuan ni tu tadi. Rambut dia pun panjang. Tadi saya tak rasa curiga lah pasal saya nak cepat kan. Jadi saya macam nampak limbas gitu. Tapi kali ni saya tengok ni macam sama perempuan yang tadi kan. Jadi saya kata saya depan lift tu saya belum langkah masuk lagi. Saya pun undurkan ke belakang. Saya rasa macam lain macam lah. Badan saya ni bulu roma kat belakang dah meremang ni. Kenapa macam aku rasa perempuan ni daripada nisan ni dia bonek, kenapa dia ada kat dalam sini? Dia pun tak keluar daripada lift. Dia diri kat tepi situ je, tepi sudut tu. Saya pun undurkan diri, saya pun ke tepi lah. Tapi pintu lift dia tak tutup-tutup. Jadi saya pun alamak macam mana saya pun diam lah. Saya tak tahu nak baca pun, otak ni dah tak boleh fikir apa-apa. Macam saya tertanya-tanya, ni siapa ni perempuan ni? Lepas tu bila lift yang dalam berapa minit sekejap lift yang sebelah C tu terbuka. Saya pun cepat-cepatlah pergi sana.
Kesi tahu bila saya nak masuk tu, sebelum saya nak masuk, saya nampak dia lagi. Kat tepi ni, kat sudut tu juga, kat lift scene. Saya pun lagi, saya tukar arah, saya lari naik lift, naik tangga. Saya bilang, saya tak tahu apa lagi nak buat. Saya lari naik tangga macam lesik dia naik. Lepas tu bila saya ketuk pintu, macam nak pecah rumah, macam nak minta hutang lah. Bila abang saya buka, kenapa ni? Aku saya ketuk kuat-kuat, dah nak balik lambat. Saya pun, abang, tutup pintu, bang. Tutup pintu. Habis abang saya macam pun, dia tengok saya macam, kenapa saya macam ni ya? Dia pun tutup pintu. Saya pun masuk bilik, saya, mak saya, arwah mak saya, tanya, kenapa Syam? Kenapa? Saya kata, tadi ada nampak. Terus mak saya kata, jangan cakap apa-apa, pergi masuk bilik air sekarang, cuci muka, bersihkan diri dulu. Itulah pengalaman saya. Jadi wanita yang anda macam marah tadi dia tak tunggu anda bila dia naik lift tu, tiba-tiba sekarang ni menjelma dalam lift A, B dan C betul. Itulah yang saya tak percaya, kenapa dia boleh pergi lift dia dah naik, dia ada kat lift B. Lepas tu bila dia tunggu saya macam dia menanti saya. Saya kata, kenapa dia ni tak pergi kalau dia nak keluar, dia dah keluar, tapi dia tak keluar. Jadi saya terfikir macam pelik lah. Jadi saya ni jangan yang macam terfikir yang jangan yang hantu tak. Dan selepas kejadian itu saya nak tanya pada Sharifah lah, gangguan penampakan makhluk halus dalam lift, hari-hari mendatang, minggu-minggu mendatang ni, adakah anda berani menaiki lift ataupun anda kata tak apalah, untuk 2-3 hari ni aku puasa dari naik lift? Macam mana? Tak, saya naik tangga juga. Rumah anda tingkat berapa ni? Masa tu rumah tingkat 4. Kadang-kadang malas nak naik lift, nak naik tangga, jadi naik lift lah. Kadang-kadang rumah blok lama ni, kadang-kadang tangga ni kotor kan. Kadang-kadang orang najis lah. Betul. Jadi kita nak naik tangga, kadang-kadang susah nak naik. Jadi sekarang apa pun saya naik tangga lah. Itu dia pendengar Ria 897 FM, seorang pendengar Sharifah berkongsi pengalaman di blok lama Bedok North Road yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Sharifah kerana sudi berkongsi kisah anda dalam Misteri Jam 12. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar Ria 897, berikut ini adalah kisah pengalaman daripada Kak Salma berkongsi peristiwa. Katanya Kak Salma, Casey, terus terang kakak cakap, kakak tak pernah dengar rancangan Misteri Jam 12. Tapi tahu rancangan ini wujud daripada kakak ipar, ahli keluarga yang suka dan gemar mendengarnya. Sebab kakak jenis yang penakut. Tapi Casey, tujuan kakak kirimkan email, mesti Casey terkejut. Kalau tak dengar, kenapa kirim email? Sebab ini adalah satu perkara yang dialami oleh anak kakak sendiri. Sekeluarga, kakak dengan anak memang tak suka dengar. Kalau dengar pun suami, itu pun di tempat tugas. Di rumah, kakak memang tak izinkan dengar rancangan ini sebab takut kena gangguan. Jadi Casey, apa yang kakak nak ceritakan ini berlaku pada anak gadis kakak. Ada seorang anak gadis ni, kakak ada 4 cahaya mata, 2 lelaki, 2 perempuan. Anak kakak ni lah yang sulung anak perempuan. Jadi dia merupakan anak yang kedua, tetapi merupakan anak perempuan yang sulung. Apa yang berlaku, anak kakak ni memang suka sangat keluar balik malam, keluar dengan kawan-kawan, tak tahulah ke mana dia pergi. Kadang-kadang telefon pun tak nak jawab. Jadi membuat kakak ni rasa susah hati sebab dia merupakan anak perempuan. Kalau anak lelaki ni tak kisah Casey. Betul. Sebab apa? Anak perempuan, kalau sesuatu buruk dah berlaku, perut dah menjadi besar, siapa yang nak bertanggungjawab? Lelaki ni lain Casey. Jadi berbalik pada kisah Kak Salma. Jadi kakak pernah beritahu anak kakak waktu dia nak keluar pada hari yang dimaksudkan. Kakak kata, Dian, kau nak keluar hari ni, Mama tak nak tengok kau balik lepas pukul 9. Pukul 9 kau balik, aku tak nak buka pintu. Kau ketuk macam mana pun aku tak nak buka. Jadi anak kakak cuma mengiyakan kakak dan keluar rumah. Dia keluar rumah Casey, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, kakak telefon tak jawab. Dia SMS kakak, dia kata on the way. On the way Casey, pukul 12 tak balik-balik. Sebagai seorang ibu, anak tak nak dengar kata apa nak buat Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM, kakak beritahu suami tak boleh buat apa-apa sebab suami di tempat tugas. Bukan apa, dah banyak Casey kali kena marah. Sampaikan dah pernah kena penampar dengan suami, kakak pun masih tak serik. Entah macam manalah Casey. Anak yang lain semua okey, yang satu ni saja
tak tahulah terpesong sangat. Jadi malam tersebut 12 lebih tengah malam, kakak dah tak tahan sampaikan kakak tertidur di ruang tamu. Kisi pukul 1 pagi, kakak terbangun apabila dengar orang hentak pintu. Bukan ketuk tapi hentak pintu sekuat-kuatnya. Kakak sampai terbangun. Bila bangun, nampak abang, adik yang lain semua terbangun. Semua berdiri depan pintu. Kakak pergi ke pintu, buka pintu, nampak anak kakak Kisi. Rambutnya dah habis Kisi, kusut masai. Ketakutan, mata terbeliak merah menyala. Kakak buka pintu, tarik dia masuk ke dalam, tersuruh abangnya keluar tengok apa yang berlaku. Anak kakak yang sulung keluar. Bila anak sulung keluar, masuk dalam balik, kakak tanya, ada orang tak keluar? Ada orang tak? Abangnya giling kepala, tak ada orang. Jadi tanya. Kakak suruh anak ambilkan air, berikan dia minum. Selepas dia tenangkan diri, kakak tanya, Dian, kenapa dengan Dian ni? Cakap dengan mama, kenapa dengan Dian? Ada orang kacau Dia giling kepala. Bang, tutup pintu bang. Apa dengan kau? Abang dia marah. Dah, kau jangan marah adik kau. Dian, kenapa dengan Dian? Cakap dengan mama. Bang, tutup pintu bang. Jadi kakak rasakan macam ada benda yang tak kena. Kakak pun membaca beberapa surah. Kemudian kakak tekap tangan kakak ke mata anak kakak. Abangnya tutup pintu. Kemudian kakak suruh dia buka perlahan-lahan. Kakak suruh dia bercakap. Katanya awal tadi bila dia balik lewat Kisi pendengar Ria 897, dalam lift dengar bunyi orang bernafas. Dalam lift yang dia naik seorang diri, tidak ada orang lain, dengar bunyi suara orang bernafas. Apabila anak kakak toleh, alangkah terperanjatnya Kisi. Kelihatan seorang wanita sedang menyangkung berpeluk tubuh dalam lift dengan rambutnya yang panjang, sedang dalam keadaan bernafas sekuat-kuatnya. Bila anak kakak nampak, dia terperanjat. Dia pun tekan sebarang tingkat. Pintu lift terbuka, keluar dan lari naik ke atas. Itulah yang dia ketuk pintu sekuat-kuatnya. Dipendekkan cerita, bila tanya dengan abang kakak yang juga boleh membantulah merawat kes-kes sedemikian rupa, rupa-rupanya malam tersebut anak kakak telah pun pergi adventure bersama dengan kawan-kawannya. Dan waktu tu hospital Lama Changi belum lagi ditutup. Mereka ke sana Kisi. Dapat tahu bila anak kakak ke sana, kakak marah dia. Dan kakak bersyukur juga sebab sejak kejadian malam tersebut, Kisi, sebelum maghrib anak kakak dah pulang. Sebelum maghrib dia ada di rumah. Memang dapat lihat perubahan yang cukup ketara, tapi ini mungkin doa kakak dan dibalas dengan sedemikian rupa supaya anak kakak berubah dan pulang ke rumah secepat mungkin. Pendengar Ria 897, saya akan terus bacakan kisah kiriman SMS berikut ini yang saya terima datangnya daripada Aslam berkongsi pengalaman peristiwa. Dan katanya di sini, saya pernah pulang agak lewat malam sekitar pukul 2 lebih pagi. Dan apabila sedang saya berjalan, ada dua budak Cina perempuan. Agak muda, saya rasa lingkungan usia mereka antara 15 hingga 17 tahun. Saya waktu itu, kata Aslam, sedang menunggu lift di rumah saya di kawasan Masling. Rumah saya berdekatan dengan sebuah longkang yang agak besar. Paham-pahamlah Kisi di mana agaknya. Jadi Aslam kata sedang menunggu lift, dua budak perempuan lari dan memanggil saya. Katanya, Uncle, help. Jadi saya toli, saya kata, what happened? Saya tanyakan ada pencuri ke? Dia kata tak. Dia kata boleh tak tolong temankan dia balik, dia takut. Takut apa? Dia nak cakap pun tak tahu. Never uncle, please uncle help me. Dia suruh temankan mereka pulang ke rumah. Jadi rumah saya tingkat 10. Rumah budak-budak ni tingkat 6. Jadi saya pun temankan mereka sampai depan pintu rumah. Dia ucapkan terima kasih. Sampai depan pintu, ibunya pun keluar ucapkan terima kasih. Terima kasih pada saya.
Jadi saya tak sempat nak tanya. Mereka kelihatan ketakutan sangat. Keluar lift mereka lari, jalan betul-betul ke si. Tapi saya kemudian lari sebab rumah mereka berdekatan dengan lift. Jadi saya pun toleh, kemudian rasa meremang sangat bulu rumah. Dalam hati saya, kata Aslam, tertanya-tanya, budak ni 2 orang tadi tu lari dari siapa? Saya pergi ke lift lobby. Rumah saya tingkat 10 kan? Rumah mereka tingkat 6, saya tekan butang lift. Lift yang tadi naik ke atas. Sedang tunggu lift, saya dengar suara benda mengerang. Betul-betul di sebalik tembok belakang lift. Casey, pendengar Ria 897. Mata saya mula tengok kiri, tengok kanan. Ya Allah, bunyi apa pula tu? Lift pun sampai, Casey. Saya masuk ke dalam lift, tekan tingkat 10. Sepanjang lift dalam perjalanan naik ke atas, fikiran saya tak tenang. Saya mula rasa takut, meremang bulu roma apabila lift sampai tingkat 10, pintu terbuka. Kelihatan di sebalik tembok, betul-betul tepi lift tembok, nampak macam rambut hitam mengurai. Tapi tak nampak siapa, cuma nampak macam kepala manusia sedikit saja dengan rambut hitam panjang mengurai. Bila dah ternampak, saya tekan butang pintu terbuka. Saya pejam mata, saya baca, saya kuatkan semangat. Saya lari sampai depan pintu. Saat saya sedang nak buka pintu rumah saya, Casey, dapat rasakan dekat belakang saya macam ada benda sedang memerhatikan saya. Tapi saya tak toleh. Saya buka pintu. Isteri saya kebetulan keluar dari bilik, nampak saya. Bang, baru balik bang. Isteri terdiam. Bang, tutup pintu bang. Tutup pintu bang. Pendengar Ria 897. Saya rasa isteri ternampak sesuatu. Dengan segera masuk, saya tak tutup pun bin besi, pintu kayu saya tutup, saya kunci semua, Casey. Saya menghampiri isteri saya, napas tercungap-cungap. Isteri saya terus peluk saya selawat di telinganya, dia pun ikut saya selawat. Kemudian saya masuk tandas, ambil wuduk. Saya masuk ke dalam bilik, solat 2 rakaat untuk tenangkan diri yang sedang takut. Selepas solat, barulah saya boleh berfikir dengan baik, dengan jelas. Isteri saya duduk atas katil ketakutan. Kemudian saya tak berani tanya sebab saya tak nak isteri fikirkan. Saya temankan isteri sampai dia terlelap, barulah saya tidur. Keesokan harinya, saya tanya pada isteri. Isteri saya sampai ke saat ini tak nak beritahu apa yang dia nampak. Dia kata dia tak nak cakap. Tapi saya rasa saya tahu. Sebab pernah beberapa rakan mengatakan kawasan rumah saya ada penampakan makhluk yang dikenali sebagai hantu penangga. Yang ini, Casey, apa khabar? Sihat. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Tadi Casey ada cerita tentang kes dalam lift. Anak saya pernah terperangkap dalam lift, Casey. Kes ini memang cukup dikenali. Kalau Casey sebut nombor blok ni, orang-orang yang tinggal blok di dekat kawasan rumah saya ni mesti tahu. Okay, saya tak boleh sebut nombor blok lah, sensitif. Kata ini dari Kak Fauzia. Bayangkan para pendengar. Kata Kak Fauzia, cakap tentang perkara dalam lift. Saya pernah, Casey, malam-malam hari sekitar pukul 12.30 malam, saya dengar bunyi loceng lift tak habis-habis. Rupa-rupanya tu orang yang saya tunggu tak balik. Anak saya terperangkap dalam lift, saya tak tahu. Dan anak saya pun entah macam manalah dah jatuh ditimpa tangga. Telefon bimbitnya pula mati. Memang tak boleh saya hubungi. Jadi saya risaulah. Akhirnya orang yang dalam lift tu merupakan anak saya. Apa yang berlaku di sini mana ni? Apa yang berlaku? Anak saya sebenarnya ni sebelum dia dalam perjalanan pulang ke rumah, dia telefon saya. Dia kata on the way, baterinya nak dekat mati. Setengah jalan saya berbual dengan dia, bateri mati. Jadi bayangkan, dia kata 5 minit sampai, tapi dah nak dekat 1 jam saya tunggu tak sampai-sampai. Bunyi bell ring ataupun bunyi loceng pada lift berdering-dering tak henti-henti. Jadi akhirnya dia sempat
hidupkan telefon bimbit dan sempat hantar SMS sebelum telefonnya mati buat kali kedua. Dia hantar mesej itu kepada siapa? Dia hantar mesej itu pada saya. Saya baca, "Mak, tolong terperangkap dalam lift." Tu saja. Jadi baru tahu dalam lift tu anak saya. Saya tengok lift tu terperangkap di tingkat 4. Saya turun tingkat 4. Kisi lift ni, bayangkan para pendengar kata Kak Fauzia, anaknya terperangkap dalam lift. Balik pukul 12 lebih tengah malam. Anaknya sempat mengirimkan mesej yang terakhir sebelum telefon mati dan tak boleh hidup lagi. Apa yang berlaku para pendengar Ria 897 FM, kata Kak Fauzia. Casey, bila terima mesej itu, baru saya tahu yang rupa-rupanya terperangkap dalam lift adalah anak saya. Saya keluar dari rumah, tengok lift tingkat 4 terperangkap. Saya turun ke bawah. Bila turun bawah, lift tu antara setengah tingkat 4 dan setengah di tingkat 3. Saya bungkuk, cuba tarik dan berbual dengan anak saya. Anak saya dapat dengar. Saya kata nanti saya akan telefon pegawai lift untuk bantu. Jadi saya sempat tengok dekat cermin kecil tu, nampak ada sudut terbuka kan. Sekarang lift kan ada cermin, boleh tengok dalam. Jadi walaupun lift anak saya sebelah bawah, tapi masih boleh tengok cerminnya sedikit. Saya tengok dekat dalam lift tu ada orang. Anak saya ni panik. Wanita yang berdiri di belakang anak saya langsung tidak ada apa-apa perasaan, kata Kak Fauzia. Jadi Kisi, saya pun telefonlah lift service center untuk datang berikan bantuan. Sementara itu saya kata pada anak, tunggu sekejap lah nanti Mami, saya kata Mami dah telefon lift service center, dia akan datang dalam perjalanan, tunggu sekejap lah. Jadi anak saya ni duduk, tiba-tiba dia duduk dekat lift tu kerana kepenatan. Rupa-rupanya dah 1 jam dia terperangkap Kisi, dah 1 jam dalam lift. Setelah dia duduk, terus dia terpekik sekuat-kuatnya depan mata saya. Dalam keadaan terpekik, terpukau, anak saya, "Mami, tolong Mami, Mami tolong, siapa ni dalam lift Mami?" Saya tak boleh buat apa-apa Kisi. Saya cuma kata tenang. Kekecohan saya dengan anak terpekik-pekik depan lift membuat jiran-jiran di tingkat yang sama, tingkat atas, terbangun. Ramai-ramai tengok histeria. Hairan pula Kisi, anak saya ni menangis ketakutan dan dia kata dalam lift ada benda. Saya tanya benda apa? Saya sebenarnya tak tahu. Yang dia katakan perempuan yang dia nampak tu bukan manusia. Akhirnya pegawai lift datang. Lift tu boleh dibuka pintunya, naik. Di lantai 4 anak saya keluar berpeluh menangis ketakutan. Yang paling menakutkan, saya toleh dalam lift, saya tengok dalam lift tak ada orang kecuali anak saya seorang saja. Saya peluk dia, bawa naik atas. Dia dah tenangkan diri. Saya tanya kenapa tadi terpekik-pekik. Dia kata, tadi Ida naik lift seorang-seorang. Macam mana pula Ida boleh terperangkap dengan seorang perempuan dalam lift? Dari mana perempuan tu datang? Kisi, bila saya dengar meremang bulu rumah saya Kisi. Itulah pengalaman dari Kak Fauzia dan anaknya yang terperangkap dalam lift di salah sebuah estet perumahan di Singapura. Saudara, kalau anda sendiri terperangkap dalam lift dan anda tahu dalam lift itu anda hanya seorang diri, tidak ada orang lain. Tiba-tiba anda terasa macam ada orang dalam lift. Toleh belakang, ada mungkin seorang wanita tua, mungkin seorang lelaki yang sama terperangkap dengan anda. Apa yang akan anda lakukan? Kisah teman Kak Hasna, Suzy awal tadi ni dikatakan oleh Kak Maya kata seram betul Kisi. Kisah tentang teman Kak Hasna, Suzy tu yang tinggal di flat lama di Malaysia. Kakak pernah ke salah sebuah flat lama di Malaysia. Memang Kisi, ada kalanya flat sana tu kelihatan seram waktu malam. Dan nak kalau flat tu nak dirobohkan dan nak didirikan, penduduk-penduduk harus berpindah. Mereka pun sana ada M-Block, tapi bukan macam kita, M-Block dapat duit.
Okey, tapi katanya di sini kakak pernah boleh kongsi pengalaman kakak pernah diganggu ketika pulang lewat malam, dan sebenarnya jarang kakak balik malam. Itu pun kadang-kala kalau ada hal-hal penting sajalah. Dan waktu itu kakak berada di rumah mak yang terletak tidak jauh dari rumah kakak. Sebenarnya nak duduk rumah mak ni sampai pukul 8 lebih nak pulang lah. Tapi oleh kerana mak minta temankan, jadi kakak duduklah rumah mak sampai pukul 1 lebih. Dan terpaksa pulang sebab suami pagi nak bangun pergi kerja, nak makan, nak kena siapkan. Jadi kakak kata pada mak lah, barulah akhirnya kakak pulang sekitar 1 lebih pagi. Untuk pengetahuan Casey, rumah kakak di Punggol Edgefield. Oh, di mana tu Punggol Edgefield. Besar juga Punggolnya. Dan rumah mak kakak juga di kawasan Punggol. Tidak jauh dari rumah kakak dan hanya berjalan kaki dan menyeberangi beberapa jalan raya sahaja. Jadi dalam perjalanan nak pulang, mak kakak kata pada kakak, kau nak balik baik-baik. Jadi tak ada apa-apa lah mak, sini selamat lah mak. Jadi mak kakak kata, bukan baik-baik pencuri, baik-baik adalah kau faham lah mak cakap, mak tak nak sebut. Kakak terperanjat Casey bila mak cakap macam tu. Jadi kakak tanya, apa mak cakap ni? Tak ada, itu hari mak datang rumah kau pukul 11, kau ingat tak? Yang mak hantar lauk, bapak kau drive. Jadi kata mak kakak, bila dia tengah anak hantar lauk tu, suaminya atau bapak kakak ni berada di tempat loading unloading bay sedang tunggu. Mak kakak bawa kesi plastik nak hantar lauk di rumah kakak 11 lebih malam. Dia nak naik lift, tiba-tiba dalam lift tu bau pacai kuat sangat. Jadi mak kakak batalkan niat untuk naik lift di rumah kakak di Punggol Edgefield. Jadi bila dia dah terbau tu, dia terus naik tangga. Rumah kakak nasib baiklah tak tinggi, tingkat 4 Casey. Mak kakak naik tangga perlahan-lahan sampai tingkat 3. Dia nampak arrow ataupun anak panah lift tu bergerak tunjuk naik atas. Jadi mak kakak perhatikan siapa pula insan yang berani naik lift. Sampai tingkat 3 lift tu berhenti, pintu terbuka. Dalam lift Casey, mak kakak nampak macam ada pocong berdiri. Bila dia nampak, dia terperanjat. Dia terus dengan segera naik atas, melangkahkan kaki sampai rumah kakak, serahkan lauk tu. Sebab itulah malam tu kakak tanya, mak kenapa dengan mak ni termengah-mengah? Mak kata dia naik tangga. Kakak tanya kenapa naik tangga tak naik lift? Dia kata dalam lift ada lipas. Kakak tahu mak kakak ni memang takut dengan lipas. Kemudian kakak tersenyum dan dia terus turun ke bawah. Kakak pun tak tanya banyak cerita lah. Bila nak balik itulah, 1 pagi tu mak baru beritahu tentang apa sebenarnya yang berlaku. Casey, dengar cerita mak kakak terperanjat Casey. Memang benar beberapa kali bila kakak balik lambatlah balik lewat malam, bila bersama dengan mak di rumah mak, memang ada terbau pacai dalam lift. Pada fikiran kakak tu mungkin perkara biasa, sebab ada malam-malam tertentu terbau sesuatu jangan tegur. Rupa-rupanya dalam lift tu ada penunggunya hantu pocong Casey. Wah, seram tu tapi saya rasa ibu pada kakak ni memang baiklah. Bagus Dia masuk lift tu, bau pacai tak berani tu dia keluar. Kalau kena kita, bau-bau lah, malas nak panjat tangga. Tekan, tingkat 7, tekan 7. Tengah naik atas, Yang ini daripada Kak Sharifah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey, kakak betul-betul fobia. Ini berlaku 4 bulan yang lalu, dan percaya atau tidak, kalau Casey tanya anak-anak kakak, semua akan setuju dan akan mengiyakan kakak sekarang dah takut nak naik lift untuk pulang ke rumah, kata Kak Sharifah. Kerana pernah satu kali ni terjadi satu gangguan, kakak pulang agak lewat 11 lebih malam. Kakak dari rumah mak, dan bila nak balik tu teringat tak ada kunci. Bila tak ada kunci, kunci kakak tertinggal dalam rumah lah, dan nak tunggu suami dengan anak-anak pulang. Sebenarnya suami dengan anak-anak keluar pergi makan, kakak seorang tak dapat ikut sebab bertugas. Jadi sedang tunggu mereka pulang, kakak pun singgah ke rumah mak, sebab rumah mak dengan rumah kakak jauhnya dalam 5-6 blok lah, boleh jalan kaki. Singgah rumah mak, sedang tunggu, mereka pun kata mereka dah balik. Jadi
Bila suami dengan anak-anak kata dah pulang ke rumah, dah balik, kakak pun nak ikutlah. Katanya nak keluar rumah, nak pulang ke rumah. Mereka tak boleh jemput sebab kereta semua dah penuh. Jadi kakak pun tinggalkan rumah mak sambil berjalan kaki ni. Memang rasa seram sejuk. Tiba-tiba perasaan ni macam ada benda tak kena, macam ada sesuatu yang ikut dari belakang. Setiap kali jalan macam ada orang ikut, kakak toleh tak ada benda. Setiap kali jalan macam tu lah, toleh tak ada benda. Semakin laju, semakin lama semakin laju tapak yang kakak langkah. Sampai depan lift, kakak picit lift turun ke bawah. Kemudian masuk dalam lift, kakak tekan rumah kakak di tingkat 10. Jadi sedang tunggu lift tingkat 10 ni Casey, kakak perasan macam ada sesuatu. Sebab di lift rumah kakak ni ada cermin. Setiap kali cermin tu nampak tembok, nampak refleksi di belakang, macam ada orang sedang berdiri. Bila kakak toleh Casey, alangkah terperanjatnya, memang benar di belakang kakak ada perempuan sedang berdiri sambil melihat ke arah depan. Kakak punyalah terkejut. Kata Kak Sharifah, tangan kakak meraba-raba nombor yang kakak picit dekat lift. Nak naik tingkat 10, meraba, main tekan sembarang, lift berhenti di tingkat 7, terus kakak keluar lift naik tangga. Sejak 4 bulan lalu sampai ke saat ini, kakak takkan berani naik lift walaupun hari pagi, petang dan memanglah malam, lagi-lagi memang tak berani. Anak kakak sampai tanya, tak ada apa-apa pun. Kakak kata tak nak sampai sekarang Casey. Wah, tu dia Kak Sharifah, tolong ketengahkan pengalaman ini. 4 bulan yang lalu kena gangguan macam tu, sampai sekarang takut naik lift. Kak Sharifah pun saya pun balik rumah naik lift. Macam ini balik rumah naik tangga je lah ya. Yang ini kiriman SMS saya ingin bacakan, datangnya daripada Juliana. Apa khabar Casey? Kabar baik. Saya ingin berkongsi tentang rumah saya di kawasan Sengkang. Rumah saya betul-betul tepi lift. Dan kebelakangan ini Casey, hampir setiap malam ada sesuatu yang tak kena dalam lift rumah saya ni. Boleh kedengaran Jadi kata Juliana, dia ada mempunyai telinga yang sensitif lah. Orang buka pintu, orang bergerak sedikit dalam rumah, dia boleh terbangun dan senang dikejutkan dari tidurnya. Dan kebelakangan ini, lift rumah saya setiap hari Casey, pada malam dan waktu-waktu tertentu, pintunya akan buat main, tutup buka dan memang cukup menyakitkan telinga apabila terdengar door closing beberapa kali. Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing. Jadi mungkin itulah perasaan yang dialami oleh pendengar kita Juliana. Dan sampaikan satu hari saya bangun keluar dari bilik tidur saya. Kemudian saya buka pintu rumah saya jenguk, memang nampak pintu lift buka tutup. Jadi saya rasa ada benda yang tersendat ke, ada sampah ke. Saya keluar daripada rumah saya. Dari koridor rumah, saya berjalan menuju ke arah lift yang pintunya buka tutup beberapa kali. Entah macam mana, dia tutup, dia buka. Dalam langsung tak ada orang. Tapi semakin dekat, semakin meremang bulu rumah saya. Bila dah sampai dekat, bau pacai memang cukup kuat. Dah saya tahu ada benda yang tak kena. Tak apa, saya tengok dekat pintu tu tak ada sampah. Jadi saya tekan. Kata Juliana, pintu tu masih buka tutup. Lat beberapa minit setelah saya berdiri lama Casey, pintu tu tutup dan tak buka-buka. Baguslah, dah boleh aku tidur tenang sikit. Jadi apa yang berlaku, saya pun nak pusing. Saya pusing nak balik ke rumah saya. Pintu lift terbuka, bunyi lagi suara. Saya toleh belakang dalam lift Casey, saya nampak ada perempuan berdiri. Saya punyalah takut, tak tahulah dari mana dia datang, adakah itu manusia ataupun bukan. Dengan segera saya jalan masuk ke dalam rumah. Pintu besi saya pun saya tak ketat mangganya. Masuk dalam rumah, meraba-raba cari pintu, tutup pintu tanpa pusing belakang. Kemudian saya kunci semua, masuk dalam bilik. Dan sekarang ini bila saya nak tidur malam, saya dah beli earplug, saya sumbatkan di telinga saya. Begitulah penyakit yang saya ada. Saya mudah terbangun, terjaga waktu malam. Walaupun bunyi orang buka pintu, saya boleh terdengar.
dan ia akan mengganggu tidur saya. Jadi saya beli earplug dekat kedai runcit dan saya tidur amat tenteram dan tenang. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Macam-macam pakai earplug tidur. Betul ada di antara kita tidur, ada orang panggil tidur mati lah. Tidur bom jatuh pun macam tu lah istilah digunakan. Jatuh pun tak boleh terbangun lah. Orang tarik ambil tarik bantal, tarik selimut, dia boleh itu kira gone case lah. Ada pula yang terlampau sensitif, buka pintu man baru balik man. Itu satu lagi kes kronik Jadi memanglah ada yang tidur, yang senang terbangun tu lah masalah. Sebab setiap malam terganggu lah. Dan yang hairan ni, Juliana, rumahnya saya rasa lift tu tidak begitu dekat, tapi katanya rumahnya tepi lift. Boleh dengar pula tu bunyi lift tit door closing. Lain kali jumpalah Town Council, suruh dia pelankan volume bila malam awak kontrol, ada remote kan. Baik, akan saya kembali sebentar nanti. Dan kalau saya jadi Juliana, saya takkan keluar rumah lah. Biarlah benda tu macam tu lah. Awak ni macam cerita filem dah tahu seram, nak juga periksa. Saya akan baca satu kiriman email dulu sebelum saya jawab panggilan anda. Baik, kisah berikut ini juga berlaku di salah sebuah estet perumahan di Jurong. Yang ini dari Abdul Qayyum, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Beliau kata, Kisi, saya ingin ketengahkan sesuatu yang menyeramkan berlaku di estet perumahan saya di Jurong. Lift di rumah saya ni, kalau Kisi berada di tingkat 1, di luarnya ada satu monitor TV. Ini bermaksud orang di dalam kita boleh lihat dari monitor. Dalam lift tersebut ada kamera. Ini tujuan untuk keselamatan. Dipasang tujuan untuk keselamatan, kata Abdul Qayyum. Saya balik dari tempat tugas sekitar pukul 2 lebih pagi. Bila berada dari kawasan tempat letak kenderaan, saya pun berjalan. Dari jauh kelihatan seorang perempuan ni sedang berdiri menunggu lift. Saya pun kejar Kisi. Bila lift datang, pintu terbuka, saya kejar. Entah macam mana Kisi, budak ni Kisi, rasa-rasa hati saya geram sangat-sangat. Apa yang berlaku, kata Abdul Qayyum? Budak ni masuk dalam lift, nampak saya sedang lari kejar lift, dia tekan butang tutup, pintu tertutup. Saya tahu, mungkin dia fikirkan saya ni perompak, penyamun, perogol, saya tak pasti. Tapi mungkin tentang keselamatan. Bila saya berdiri depan lift, rasa marah mula meluap-luap. Saya pun tengoklah budak ni sedang berdiri dalam lift daripada monitor TV betul-betul dekat tepi lift. Alangkah terperanjatnya, dalam lift yang sama Kisi, kelihatan di belakang budak tu berdirinya seorang makcik tua. Awal tadi, dari jauh saya guarantee with a chalk, katanya Abdul Qayyum. Tidak kelihatan seorang makcik pun yang berdiri mahu memasuki lift yang disebutkan. Kalau dalam lift tu ada makcik, takkan budak tu takut nak naik lift dengan saya. Ini bermaksud, budak tu memang seorang diri. Jadi bila saya tengok makcik ni dalam lift dengan budak tu, kemudian dia bertukar pula. Bertukar image lift ataupun monitor tersebut ke kawasan tempat menunggu lift pula. Kemudian dia bertukar balik dalam lift. Bila sampai di tingkat 7, saya nampak budak tu keluar. Makcik tu masih berdiri dalam lift. Pendengar Ria 897 FM, Abdul Qayyum mengatakan bila saya tekan butang lift turun, makcik tu masih berdiri. Saya pun apa lagi, lift nak dekat sampai tingkat 1, saya berdiri jauhkan diri daripada pintu lift. Pintu lift KC, pendengar misteri jam 12. Agak-agak anda apa yang berlaku. Pintu lift terbuka. Saya tengok di dalam lift, langsung tak ada orang KC. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Ini Kak Sal daripada Isyun deh. Kak Sal, ada pengalaman Kak Sal? Ada sayang. Silakan. Ini boleh? Boleh, silakan. Okey, pengalaman kakak dalam 1 tahun punya dalam, kakak pergi ke Batam tu adik. Tapi tempatnya kakak tak boleh sebut lah. Okey. Kakak naik yang kakak punya saudara tingkat 5. Kakak tingkat 7. Yang lagi satu ni kakak tingkat 8. Yang benda ni nak naik ni dia tingkat 7. Kakak daripada tingkat 5 naiklah
tingkat 7. Sekali buka lift ni kat Batam ni, buka lift dia pun masuk. Kakak cakap nombor kakak ni naik. Dia masuk, anak kakak tepi. Abang kau tengah. Dia ni tengah lagi, dia tengah. Habis anak kakak yang lelaki tengah. Tepi tu dek. Jadi dua-dua ni ke tengah lah. Rambut dia panjang, dia tunduk aja. Habis suami kakak picit nak pergi ke mana, cakap orang putih lah. Dia tak jawab, dia diam. Rambut dia panjang. Seram kakak dengan satu lip ni. Picit dekat mata, tak jawab. Sekali datang, sekali satu hari tu benda dapat dalam tu, benda tu wangi. Wangi sebab wangi. Kabir katanya suami kakak, cakap anak kakak lah, Saleh dan diam. Kata jangan cakap-cakap, kata tahu. Cakap diam. Kata habis anak kakak dah takut, kau minta maaf sayang, sampai terkencing dia. Habis sekali dia dah sampai tingkat 7, dia keluar. Kakak pun ikut, semua ikut. Hilang. Hilang dek. Kebesokannya kakak dengar daripada kat bawah lah, lobi, dia kata hotel tu pernah terbakar. Itulah misteri inilah dek. Yang berlaku Yang berlaku lah sayang. Itulah kali kakak seram dek. Satu lip dengan dia. Tak pernah, rambut dia panjang. Ini nak tanya pada akak ni, menangkan akak ada telefon ni, tentang tadi ada Haji Syam kata tentang jantung pisang tu ada tempat penginapan makhluk halus nama Pontianak. Ada pernah dengar ke macam tu? Tak pernah lah. Tak pernah tak pernah dengar lah dek. Kalau macam yang tengok gambar tu orang buat tu ada. Tapi macam tak pernah dengar lah. Orang bikin dengan batang-batang pisang. Memang kakak dulu memang duduk kampung dah lama. Tak pernah lah orang bikin pada pokok-pokok pisang ni. Terima kasih ya kak. Ya sayang, ya dek. Kembali dari Putri. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu peristiwa dan Kisi, saya berani mengaku tak apalah Kisi orang cakap saya penakut ke. Kalau sekarang ni saya balik kerja setiap hari, ibu saya akan turun dan tunggu saya di luar blok, bukan kolong blok di hujung kolong blok rumah saya, di mana saya letakkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat. Pengalaman saya yang mengerikan ini berlaku apabila saya pulang lewat dari tempat tugas sekitar 1 pagi. Saya memang tak berani dengan J12 bila memandu dan hanya mendengar bersama dengan ibu saya bila ibu saya tak penat. Kalau tidak, kirim salam sudah Kisi. Dalam perjalanan saya dari tempat letak kereta, harus jalan dari hujung blok. Dari hujung blok saya sedang berjalan, tiba-tiba di belakang saya kelihatan ada seorang perempuan sedang berdiri. Tapi dia memandang ke atas lantai di hadapannya. Jadi sedang berjalan, saya berhenti, saya toleh tengok nampak perempuan yang tadi disebutkan oleh Putri. Saya pun terhenti seketika, kemudian dalam hati saya istighfar 2 kali. Saya pun melangkahkan kaki. Bila saya berjalan, saya dengar bunyi orang seret-seret kaki Kisi. Dalam hati, tolonglah, jangan benda tu, tolonglah. Jadi saya pun jalan. Semakin laju saya berjalan, saya dapat dengar semakin laju seritan kaki di belakang saya. Tiba-tiba bila sampai depan lift lobby, saya mati-mati tak nak pandang di belakang. Saya tengok depan dan 45 degree sebelah kanan supaya saya tak ternampak apa yang ada ikut saya tadi. Saya dapat bau kawasan lift, baunya punyalah wangi. Wanginya Kisi memang tak pernah saya bau, seolah-olah bercampur. Mula-mula bau wangi, kemudian bau bunga Kisi. Bau bunga yang menakutkan ini membuat bulu roma saya meremang semakin menjadi-jadi. Lift pun sampai. Bila nak masuk ke dalam lift, bau wangi bertukar menjadi busuk. Saya masuk ke dalam lift, kata Putri. Kisi, bila langkahkan kaki saya dalam lift, tangan sebelah kanan meraba-raba nombor tingkat rumah saya dan nak tutup pintu. Sebab selagi pintu tak tutup, kata Putri, saya tak akan pusing. Takut ternampak benda tu depan pintu. Saya akhirnya dapat tekan pintu lift tutup. Pintu lift dah tutup sepenuhnya. Lift dah bergerak naik atas. Barulah saya pusing dan tarik nafas lega. Rumah saya di tingkat 9. Lift naik tingkat 2, 3.
Sampai tingkat 4, saya boleh terpandang Kisi. Benda tu mukanya sedang rapatkan betul-betul depan cermin lift, membuat saya terus terperanjat dan terpekik seketika. Kisi, sampai tingkat 9, saya tahu kisah saya ni mungkin susah nak masuk akal. Tapi gangguan yang saya hadapi memang menakutkan. Sampai tingkat 9, kata beliau, saya sembunyikan, lekatkan badan saya ni, rapatkanlah badan saya ke tembok lift sebelah butang. Saya tekan pintu buka, perlahan-lahan saya menjenguk keluar, takut-takut dia sedang tunggu. Saya langkahkan kaki sepanjang larian saya daripada lift ke rumah, iaitu lebih kurang 4 unit lebih jauhnya dari lift. Mulut saya komat kamit membaca. Sambil itu saya keluarkan kunci dari tangan bila dari beg tangan saya bila lari sampai depan, buka pintu. Lebih terperanjat bila nampak ibu saya dalam gelap sedang menonton televisyen, membuat saya terpekik lebih kuat. Ibu saya terus marah saya dan tanya, kenapa dengan kau? Dipendekkan cerita, saya ceritakan apa yang berlaku. Sejak malam itu, takkanlah saya nak berhenti kerja, Kisi. Jadi saya terpaksa susahkan ibu. Setiap hari, tanpa putus, ibu akan jemput saya 1:30 pagi di hujung blok. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu yang tersayang, Hasna Latif, yang sedang juga mendengar Misteri Jam 12. Minta maaf Bu, nanti kalau saya dah bersuami, suami saya pula akan susah. Dia ketawa. Seram awak ni cakap pasal lip-lip, saya balik pun naik lip juga. Yang ini ada kiriman SMS yang saya terima daripada Afwan. Kata Afwan, apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Tempoh hari saya baru balik dari tugas. Saya berada di tempat letak multi-story kapak. Saya baru letakkan motosikal saya di sana. Dan dalam perjalanan saya nak menuju ke arah blok saya, apabila saya dihampiri oleh seorang budak perempuan. Dan budak ini seolah-olah menangis ketakutan. Jadi saya fikirkan adalah mamat gangster mana ke, perompak ke yang nak pukul dia. Saya pun takut juga Kisi sebab saya seorang. Saya terus get ready, standby. Helmet saya dah naik tinggi Kisi. Tunggu je orang tu menjelma, tapi tak nampak apa-apa. Kemudian sambil mata saya berkeliaran cari musuh wanita ni, saya tanya, kenapa dengan awak ni? Kemudian dia tak boleh cakap, menangis tak henti-henti. Sampaikan Kisi, ada beberapa penduduk di blok yang sama tinggal dengan saya, tengok di tingkap dapur, kerana wanita ni terpekik-pekik, seolah-olah saya pula yang bergaduh dengan dia. Jadi oleh kerana saya tak nak malu, saya kata, jom ikut saya pergi ke kolong blok. Jadi saya tanya, awak boleh bertenang tak? Kenapa ni awak menangis? Jadi akhirnya dia tenangkan diri dia cakap dengan saya, dia tinggal 2 blok jauh dari rumah saya. Misal kata saya blok 660, dia blok 662, macam itulah. Dan kata Afwan, bila dia kata awal tadi dia nak naik lift, dan apabila dia ternampak dalam lift, dalam lift ada kelibat makhluk pocong. Dia terus tak berani dan lari ketakutan. Mencari sesiapa yang dia nampak. Dan hairan, malam tu tempat tu semua lari sambil terpekik. Tak ada orang pun yang dia nampak. Dan sampailah ke blok saya, dia nampak saya keluar daripada multi-story kapak. Dia pun meminta bantuan saya. Dan Kisi, setelah wanita itu ceritakan pada saya, adakah patut dia minta tolong saya hantar dia balik sebab dia takut? Saya nak cakap dengan dia balik. Kalau saya hantar awak balik, siapa yang nak hantar saya balik? Afwan, kau menakut juga Afwan Nak tak nak, saya kata okeylah, saya hantar dia sampai ke rumahnya. Kemudian dia ucapkan saya terima kasih berkali-kali Kisi. Bila saya nak turun Kisi, nak turun lift, saya teringat dia nampak pocong. Saya batalkan niat, walaupun rumahnya tingkat 9, saya turun tangga dari 9 sampai ke 1, jalan sambil mulut ni baca Kisi surah-surah suci yang saya tahu, sampailah ke rumah saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dari Afwan message ini Jadi itulah, Afwan pun takut Afwan kita serupalah. Dan satu lagi ni tentang kisah awal tadi, Cik Moksin yang diminta tolong lah. Kalau anda mungkin bukan seorang wanita. Kalau wanita ni lelaki selalu baik hati nak wanita tu cantik, ayu,
minta tolong, hantar je lah. Cuba anda mungkin seorang makcik lah, makcik tua, dia kata tolonglah, makcik takut nak balik. Adakah anda akan hantar makcik tu walaupun bloknya 2-3 blok jauh dari rumah anda sampai depan rumahnya? Setelah dia beritahu di blok yang anda nak hantar tu dia ternampak makhluk seperti pocong. Macam mana? Apakah pendapat pandangan anda? Ada di Facebook awal tadi saya tanya bagaimana nak hantar, nak beritahu bagaimana. Ada yang kata apa ni? Saya tersasul awak spot biasalah, mata pandang lain, cakap lain Dari Fardilah. Saya pun tak hantar, terus lari. Kesian kalau makcik tolong nak hantar makcik nak. Tapi makcik tu betul lah manusia, cuma dia takut lah. Dia ceritakan di kolong blok rumahnya mungkin ternampak ke penanggal ke sesuatu. Jadi bagaimana kalau tak nak hantar? Yalah, zalim betul budak ni. Ada kata sini, kalau hantar boleh lah, tapi cakap dengan makcik tu saya tidur rumah makcik tu. Setakat hantar makcik balik, dia lepas. Nanti aku pula balik pocong ikut dari Manboyan. Wah, nak tidur rumah makcik lagi banyak cantik muka awak. Ya, kisah seram Ada yang tanya saya, Kesi, kalau Kesi macam mana? Makcik tu datang pada Kesi, adakah Kesi nak hantar makcik tu? Kalau saya, terus terang, kalau saya rasa mungkin tak sedap hati macam je ni, saya boleh. Saya telefon rumah saya panggil adik saya. Adik saya turun, cik kejap cik, saya telefon adik saya. Turun bawah jap. Saya dengan adik saya dengan makcik tu hantar dia balik rumah. Sampai rumah, setidak-tidaknya ada adik saya balik dengan saya. Kan senang. Ya, masalah selesai. Daripada hantar makcik tu, kata orang ni buat baik berpada-pada. Jangan sampai menyusahkan diri sendirilah. Kita hantar orang, lepas tu kita yang susah nanti. Makcik bangun subuh-subuh nak siram pokok, ternampak kita tidur tepi koridor. Nak belum balik nak. Daripada Encik mana ni? Ni nama samaran Gambit kata, Bro Casey, ingin ceritakan satu pengalaman peristiwa yang menakutkan. Kisah ini berlaku di rumah saya, di salah sebuah tempat di Marine Terrace. Kata beliau di Marine Terrace. Dan Gambit kata waktu tu satu pagi, saya ni sebenarnya baru balik dari kerja, dan sebelum tu ada singgahlah di kedai untuk beli makanan lah. Jadi bila sampai di rumah ni, pintu lift nak tertutup. Dari jauh nampak pintu lift nak tertutup, saya pun lari dan nampak ada orang di dalam lah. Dalam hati kata, ni orang kalau tak tunggu aku dapat dia. Konon-konon marah lah. Saya lari selaju-lajunya, memang benar Kesi, dia tak tunggu saya. Saya kata, wait, tunggu. Dia tetap tak tunggu, pintu lift tetap tak terbuka. Saya lari, kemudian apa yang berlaku? Saya sempat tekan butang lift. Jadi kata Gambit, awal tadi bila dia kejar lift tu nampak orang di dalam. Bila pintu lift terbuka, dalam lift tak ada orang, Kesi. Betul Kesi. Dalam hati terus bercakap, mana tadi orang berdiri dalam lift? Oleh kerana saya dah takut ataupun dia gunakan perkataan cuak lah. Cuak tu mungkin ada teman-teman dari Indonesia tak tahu apa maksudnya tu. Takutlah oleh kerana saya dah cuak Kesi. Saya pun tak berani naik lift. Saya kata sampaikanlah salam sudahlah. Rumah saya tingkat 5, jadi saya naik tangga. Bila naik tangga ni, sampai di tingkat 5, yang hairan pintu lift yang tadi terbuka, yang saya tekan, berada di lantai 1, sampai tingkat 5, pintu lift terbuka di tingkat 5. Takkanlah lift begitu pantas naik. Dan siapa pula yang tekan tingkat 5? Tak apa, saya pun buat bodoh. Rumah saya tepi lift. Betul-betul daripada rumah saya boleh nampak pintu lift. Casey, sedang saya buka pintu, saya macam rasa dari belakang saya ni ada orang menjenguk dari luar, dari dalam lift menjenguk keluar. Bila saya rasa ada benda tak kena, saya tak berani toleh ke belakang, tapi saya tahu ada benda sedang menjenguk. Baru nak tutup pintu dengan orang, Assalamualaikum. Casey, saya ni mengaji tak pandai. Sampaikan doa makan semua saya baca Casey, untuk hilangkan rasa takut. Betul kalau kita dah takut, apa jualah surah yang kita ingat, doa makan ke doa yalah tertentu ke, kita baca je lah. Jadi itulah dia pengalaman daripada peringkat kita, namanya Gambit, berlaku di salah sebuah kawasan di Marine Terrace.
Yang ini daripada kiriman-kiriman daripada Wati, kata Casey. Wati ingin kongsi satu peristiwa. Anak Wati pernah ketika kami pulang agak lewat lah pukul 11 malam, jalan di kolong blok. Tiba-tiba bila sedang tunggu lift, anak Wati berdiri dan perhatikan sesuatu. Bila Wati dah masuk lift, dia masih tercegat berdiri di luar. Wati panggil, boy. Dia tak bergerak. Jadi tengok terus matanya terbeliak takut. Wati pun tiba-tiba rasa meremang bulu roma. Casey, rupa-rupanya dalam lift ada sesuatu, Casey, yang Wati tak nampak, anak nampak. Wati pun tinggalkan lift tu, keluar, kemudian dokong anak. Boleh rasa badan anak menggeletar, menggigil, macam ternampak sesuatu yang menakutkan. Oleh kerana Wati dah takut, telefonlah suami yang ada di rumah. Nasib baik suami belum tidur. Suami turun bawah jemput kami, tapi anak mati-mati tak nak naik lift. Terpaksalah kami 3 beranak, rumah tingkat 7, panjat tangga sampai lantai 7. Itu dia. Wati tak beritahu apakah mungkin ada tanya tak pada anak anda apa yang anak nampak. Jadi anda bayangkan situasi Wati sekarang ni. Beliau dah sampai di rumah, di kolong blok rumahnya 11 lebih malam. Lift sampai, ibu masuk dulu. Anak aku kat luar pula. Boy, masuk sini, cepat, boy. Anak menggigil ketakutan dan seolah-olah melihat sesuatu dalam lift di belakang ibunya yang ibu tak nampak. Ibu pun tiba-tiba meremang bulu roma dan rasakan sesuatu ada di belakangnya. Ibu keluar. Ibu pegang anak menggigil, menggeletar ketakutan. Jadi itulah kisah dari Wati. Awak ni Wati buat saya segan pula naik lift. Nampaknya malam ni saya banyak tangga lah. Okey, yang ini dari Kak Farida. Apa khabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan satu kisah yang berlaku 2 hari lepas. Waktu tu kakak sedang tunggu lift di depan rumah kakak, nak pergi ke rumah mak. Dan sekitar 11 lebih malam sebab mak kata ada masak lauk kegemaran suami. Dan apabila mak telefon dah 11 lebih malam, suami pula dalam perjalanan nak balik dan suami pun dah beritahu kakak boleh tak ambilkan lauk rumah mak, dia nak makan. Jadi terpaksalah sebagai isteri yang soleha ni, kakak terpaksa keluar rumah Casey, sayangkan suami punya pasal. Walaupun dah 11 lebih malam dan tidaklah begitu jauh. Rumah kakak di Compassville, rumah mak kakak di tak nak sebutkanlah tempatnya. Kakak berjalan kaki lebih kurang 20 minit baru sampai rumah mak. Dan apa yang berlaku bila sampai di rumah mak ni, di kolong blok rumah mak, kakak terperasan ada seorang makcik sedang tunggu lift sama dengan kakak. Dan kakak tengok bila kakak sampai, makcik ni berdiri. Kakak pun berdirilah. Kakak fikirkan dia dah tekan butang Casey. Dah tekan butang lift nak tunggu lift turun. Jadi bila dah nampak orang, biasanya lazimnya kita tahu orang tu mesti dah tekan butang kan. Kakak diri lama Casey. Diri sambil tu belik-belik handphone kakak. Kemudian kakak tengok, kenapa lift ni tak turun-turun ni? Bila kakak perhatikan, rupa-rupanya makcik ni tak tekan butang. Jadi kakak pun, daripada kakak berdiri di hadapan ni makcik, kakak berdiri di belakangnya, kakak jalan ke depan makcik, tekan butang. Bila kakak tekan butang, kakak toleh ke belakang, nak berdiri balik tempat tadi tu, terperanjat kakak Casey, makcik tu dah hilang. Nak tak nak naik lift sampai rumah mak, kakak telefon suami, suruh suami jemput kakak balik ke rumah, ambil kakak di sini. Dan suami kata tak boleh sebab dia pergi kerja tak bawa helmet ekstra. Terpaksalah Casey kakak balik sorang-sorang, minta mak tolong temankan sampai bawah. Sampai bawah Casey. Dan kakak ceritakanlah pada mak kakak tentang apa yang berlaku. Sampai bawah pula, apa yang berlaku bila dah ceritakan pada mak kakak mungkin katakan itu mungkin gangguan-gangguan yang random agaknya lah, saja-saja nak takutkan kakak. Tak apalah, kakak balik rumah. 20 minit kemudian sampai bawah kolong blok, dari jauh nampak makcik yang sama Casey tengah tunggu lift. Kakak punya terkejut, nak tak nak terpaksa naik tangga tingkat 5 rumah kakak sampai atas, termengah-mengah dah lah jalan 20 minit. Suami punya pasal, masuk dalam rumah dah panaskan lauk, suami balik tinggal makan je, tak tahu pun apa yang berlaku. Itu saja, terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, ini dia isteri misali dipanggil, isteri soleha. Amin. Saya rasa mungkin yang diceritakan oleh akak kita tadi tu memang benar. Kadang-kadang bila kita nampak orang dari jauh ni tunggu lift, dari jauh kita nampak, tunggu lift lah. Automatik kita tak akan picit butang sebab orang tu dah diri dulu, mesti dah picit butang Kita pun diri kakak tu mungkin diri, kenapa lift tak turun-turun? Tengok makcik ni, alamak, geram tak picit butang Kakak tekan butang, toleh belakang, makcik tu hilang. Macam mana tu?
Yang hairan, dah lah takut. Sampai minta ibu temankan lah turun bawah. Sampai bawah, sampai rumahnya 20 minit kemudian, makcik yang sama ada di sana. Macam mana tu? Yalah, masing-masing punya rezeki. Sejauh ini saya tak nak lihat dan tak akan lihat lah. Kalau boleh lah, tak nak lah. Ada yang mengatakan pernah juga dapat email-email yang dikirimkan tentang seseorang tu yang nak sangat tengok makhluk-makhluk ni. Apabila benda tu di depan mata, sampaikan dia terperanjat membawa maut. Sejauh mana kebenarannya saya tak pastilah. Baik, ini tentang kisah sebelum kita berehat saudara pada pendengar misteri jam 12. Kisah tentang anak gadis yang pulang lewat. Dan ini bukan sekali dia pulang lewat, malah hampir setiap malam. Kata Kak Hasna, anak gadisnya yang berusia 17 tahun pulang lewat malam. Pulang lewat malam. Ada kalanya keluar dengan kawan-kawan, ada kalanya sekolah. Sebab anaknya sekarang ini berada di salah sebuah politeknik di Singapura. Jadi banyaklah projek harus dilakukan. Kadang-kadang belajar di sekolah dengan kawan-kawan, dan ada kala juga keluarlah dengan teman-teman. Tapi dah beberapa kali nasihat oleh ibunya tak didengar. Sampailah satu hari, anaknya yang bernama di sini digunakan Putri saja, pulang lewat kebetulan hari Khamis malam Jumaat. Hari itu ribut. Kata Kak Hasna, kakak risau Casey. Awal tadi telefon anak kata dalam perjalanan, tapi dah 1 jam lebih tak sampai-sampai rumah. Telefon lagi, telefonnya mati. Mungkin agaknya baterinya low. Jadi kakak terpaksa tunggu sampai dia pulang. Tepat jam 12.48. Ingat lagi masa tu, sebab kakak sering kali tengok jam. Pukul berapa nak balik. Ada orang ketuk pintu, dengar perempuan menangis di luar. Kakak buka pintu, anak Casey menangis. Kakak tarik dia masuk dalam. Kemudian kakak tanya kenapa. Dia menangis tak henti-henti. Mama, tolong mama. Dia peluk kakak. Bila kakak sentuh badannya tu, kakak peluk badan anak kakak. Kata Kak Hasna, menggigil Casey. Di dapur ada air Yasin yang kakak simpan, sebab hari Khamis malam Jumaat tadi ada kakak hadiri majlis tahlil. Ramai-ramai juga membaca Yasin. Kakak simpan air itu kebetulan. Kata Kak Hasna, berikan kepada anak. Setelah dia minum, dapat tenangkan diri. Kakak tanya kenapa awal tadi. Bila dia balik naik lift, dalam lift Casey ada orang berpaut pada kakinya. Pada mulanya dia fikirkan kucing. Dia tendang ke tepi. Dia tengok lantai lagi. Ada orang Casey, manusia, perempuan berpaut pada kakinya. Terus dia terpekik dan menjadi ketakutan. Okey, yang ini datangnya daripada Alung. Alung kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman dan ini benar-benar berlaku. Saya sekarang ni dah fobia nak naik lift untuk masa terdekat. Apa yang terjadi pada saya amat menyeramkan. Saya bertugas seringkali balik malam. Dan kadang-kadang 11 malam, 12 malam, tengah malam baru sampai. Dan untuk pengetahuan Casey, rumah saya terletak di kawasan Marsiling, estet perumahan lama. Di rumah saya ni kalaulah dah pukul 9, 10 ke atas ni, memang sunyi. Jadi bila saya balik tu, dah letak motosikal saya pun nak pulang ke rumah sedang jalan. Saya rasa macam tak kena. Selalunya kalau kita ada perasaan macam tu, seolah-olah macam ada benda ikut dari belakang. Setiap kali jalan tu saya akan toleh tapi tak nampak orang. Jadi sedang saya tunggu lift untuk turun ke bawah, saya pun keluarkan telefon bimbit saya untuk bermain dengan handphone saya lah. Lift sampai, saya masuk ke dalam. Baru saya masuk ke dalam nak picit tingkat rumah saya, tingkat 6 Casey. Baru nak tekan nombor, makin meremang bulu rumah saya. Tiba-tiba dalam lift bau kemenyan. Manalah orang bakar dalam lift bau kemenyan. Hati saya rasa tak sedap. Saya keluar dari lift. Dengan izin Tuhan Casey, saya langkah kaki keluar lift. Bila jalan keluar, sempat saya nak toleh ke belakang. Bila saya toleh dalam lift ada orang Casey. Entah bila dia masuk, macam mana dia boleh menjelma saya tak pasti. Pintu lift tu dah separuh nak tutup, baru ternampak ada seorang perempuan sedang berpakaian baju chongsam warna merah berdiri dalam lift.
Untuk pengetahuan Casey, dekat blok yang saya tinggal ni ada kes, tapi dah lama Casey. Dah lama, mungkin tak ada kena mengena, tapi saya rasa adakah ia orang yang sama. Seorang wanita Cina terjun bunuh diri. Betul-betul tepi lift yang saya naik tu. Bila teringat, ternampak seolah-olah kelibat wanita dalam lift. Teringat kisah yang dah lama berlaku. Terus saya panjat tangga. Punyalah penat. Naik atas tingkat 6 rumah saya, buka pintu. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Yang ini datangnya daripada Ijat. Bro Casey, wah kisah lip tadi seram sih. Saya pernah kena macam tadilah akak tadi. Isteri saya tugas balik malam, kata Ijat, dan saya pula bertugas balik petang. Jadi bila balik tu, setelah makan masakan yang disiapkan oleh isteri, saya pun tidur. Sampailah satu malam ada sesuatu berlaku. Kata Ijat, isteri saya naik lift dengan seorang perempuan. Kalau kisah tadi tu, kisah Aini, dia naik lift seorang. Kemudian dia rasakan sesuatu ada di belakang, dia toleh ada benda tu sedang menyangkung. Yang ini pula, kata Ijat, isteri saya balik malam, naik lift dengan seseorang. Dia tak perasan sebab dia sedang sibuk SMS kawan tugasnya. Dia masuk lift sama-sama dengan orang ni. Dia pun tekanlah rumah saya tingkat 5. Dan orang tu tak tekan. Jadi dia ingatkan orang tu sama tinggal tingkat 5. Apa yang berlaku, kata Ijat? Setelah lift tu naik, dia dah keluar lift di tingkat 5 tu masih SMS. Dia keluar dari lift, sempat dia toleh belakang. Casey nak tahu isteri saya nampak siapa? Isteri saya nampak seorang makcik. Makcik ni dah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dia nampak makcik ni dalam lift, Casey. Bila dia nampak, dia terus terperanjat. Dia lari macam lepas kodong. Selalunya dia buka pintu sendiri. Ni kali dia ketuk macam nak pecah sampai saya terbangun. Saya buka pintu, tengok dia menangis, menggigil badannya. Casey boleh lihat dia ketakutan. Sejak malam tu nak balik, habis saya terpaksa susahkan diri sendirilah. Dia akan SMS, telefon saya untuk tunggu dia di kolong blok. Casey memang benar dia ceritakan. Makcik tu namanya tak boleh sebut lah, orang dah meninggal. Dah meninggal 2 hari ke macam tu yang lalu. Tetapi isteri saya benar-benar nampak, Casey. Bukan dengan tudung. Makcik tu pakai baju kurung dengan selendang. Dia suka pakai selendang lepas. Saya pun selalu juga nampak makcik ni. Saya pula kadang-kadang takut nak naik lift setelah isteri saya ceritakan pada saya. Tapi syukurlah saya tak pernah lihat. Cuma isteri saya saja yang diganggu. Macam-macam Saya pula balik nak naik lift. Tak apalah, malam ni saya balik naik tangga je lah. Mungkin saya boleh telefon adik saya untuk jemput saya dekat bawah kolong blok. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nurul. Nurul, ada kisah misteri tentang apa, Nurul? Silakan. Okay. From the previous story, ada few people cakap pasal dalam lift. Ada pengalaman dalam lift. So for my side, Nurul tak tahu. Nurul pun pernah kena dalam lift juga. So I tak tahu whether orang ke atau bukan orang. Ini di kat rumah anda lah? Dekat rumah makcik. Oh, okay. Staying overnight lah. So apa jadi was that time dalam maghrib punya time, after maghrib lah. So what happened, Nurul nak turun bawah, nak pergi kedai. Ada kawan Nurul tunggu kat bawah blok. Okay. Sekali Nurul nak balik, nak pergi kedai. Sekali dalam lift ni tingkat 10, Nurul nak turun bawah. Pasal apa tu, adik-adik Zali Nurul cakap, panggil lah kakak, kalau kakak nak turun bawah, be careful, 7 atau tingkat 8, you need to be careful. So tempat sana memang keras dia cakap gitu. So Nurul tak ambil endah. So bila turun nak pergi kedai tu, tak rasa apa-apa. So bila turun tu sekali tiba-tiba lift tu turun sampai tingkat 7. Okay. Kan orang maghrib kan selalunya flat, mesti dia punya flat punya lighting dah on kan. Okay. Tapi dia tak on. And then it's a new renovating punya flat, punya lift. I could actually see what is outside the lift. Oh, ni lift yang ada cermin tu lah, ada tingkap kecil tu kan? Ada. Tapi masih gelap. Nurul tak nampak muka, tak nampak apa. Tapi Nurul nampak badan. Sekali Nurul cakap lah, apa-apa pun, pasal tiba-tiba terasa takut. Apa-apa pun tunjukkanlah muka.
yang sempurna yang boleh Nurul terima lah. Tiba-tiba cakap macam gitu tau. So istighfar. Sekali bila pintu lift tu terbuka, I saw a lady. A lady pandang bawah. Nurul kita peranjat dengan keadaan dia, because dia pakai berkemban, kain batik. Orang dia gebu-gebu, comot sangat, rambut dia very messy. Tiba-tiba dia pandang bawah, dia tengok Nurul sekejap, terus dia tunduk balik, terus dia masuk dalam lift bersama dengan Nurul. Di sana Nurul seorang. So bila dia masuk tu, terus Nurul macam ke tepi, biar dia lebih macam orang kata tak like 1 meter away from me lah. Sekali dia tak cakap apa-apa, tak apa. Terus dia diri je sama dengan Nurul lah. Nurul tak terbaca apa-apa pun. Habis just istighfar, astagfirullah. Bila anda istighfar tu dalam hati kan, anda lafazkan? Itulah. Tak ada, dalam hati. Tak cakap apa-apa pun. Nurul dah macam, ini kenapa ni? Kenapa dia pakai? Tak rasa takut, tak rasa apa. Cuma rasa macam, kenapa dia pakai baju berkemban Kenapa dia comot sangat ni? Kenapa? Terus dia tak bergerak pun. Dia cuma pandang kat bawah aje. So bila dah sampai kat tingkat 1 tu, itulah yang paling lama sekali yang dulu dapat rasakan lah. So bila dia dah keluar tu, dia tak keluar macam biasa tau Casey. Dia keluar mengisut. Dia ngisut, dia keluar, dia pelan-pelan. Nurul jalan keluar. Terus bila nak pusing belakang, nak tengokkan dia tu kan, Nurul tengok, dia hilang. She's not even there. So tak tahulah whether is it orang atau bukan orang. Habis Nurul tanya-tanya orang juga, pernah tak experience benda-benda macam gini? And then dia kata maybe bukan orang. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Dan Nurul, boleh saya tanya, di rumah makcik anda kawasan mana? Bukit Batuk. Bukit Batuk. Terima kasih Nurul. Sama-sama Kevin. Brigadier 897. Ini akan saya ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Saya tak nak sebut. Estet perumahan ini adalah terletak di kawasan barat Singapura, West, barat Singapura. Dan pengalaman yang diceritakan ini adalah kisah daripada Kak Maimun yang berkongsi peristiwa yang menakutkan beliau. Dan di rumahnya di kawasan barat Singapura ni, kenapa saya tak nak sebutkan? Sebab bila saya baca kisah ni memang seram. Jadi terpulanglah pada anda. Ada yang takut, ada yang mungkin rasa seram, boleh perlahankan ataupun matikan radio anda buat seketika. Kata Kak Maimun, Casey, Kak Maimun ingin berkongsi satu pengalaman kakak. Sebelum terjadinya perkara yang paling menakutkan dalam hidup Kak Maimun ni, Kak Maimun pernah beritahu suami beberapa kali untuk jemput kakak bila pulang dari tempat tugas. Kakak balik rumah, pulang ke rumah Casey lazimnya sampai di kolong blok sekitar 1.20 pagi. Dan waktu itulah kakak akan balik rumah seorang diri. Memang estet perumahan kakak di kawasan barat ni memang sunyi sepi. Nak-nak bila dah selepas 10 malam, macam tak ada orang Casey. Jadi apa yang berlaku? Bila perasaan takut ni mula timbul, kakak beritahu suami untuk jemput kakak dari kolong blok naik ke rumah. Tapi suami katanya penat, malas, keesokan hari dia tugas. Dan terpaksalah kakak pulang. Pulang seorang diri setiap hari. Memang Casey kadang-kala takut nak naik lift, kakak akan naik tangga. Walaupun rumah kakak di tingkat 7, tercungap-cungap nafas dibuatnya kerana nak menghilangkan rasa takut. Jadi setelah lebih kurang 2 minggu berturut-turut, bayangkan para pendengar, kata Kak Maimun, 2 minggu berturut-turut beliau naik tangga. Sampaikan satu malam ni beliau, tak apalah, malam ni tak ada apa-apa insya-Allah. Jadi kata Kak Maimun, beliau picit lift dan tunggu lift untuk turun untuk pulang ke rumah menaiki lift. Apa yang berlaku? Bila Kak Maimun sedang tunggu lift turun, dah rasa meremang sangat bulu rumah. Kemudian hatinya berbelah bagi. Nak naik lift, nak naik tangga. Nak naik tangga, nak naik lift. Itulah yang difikirkan oleh Kak Maimun. Akhirnya beliau pilih naik lift. Dia masuk dalam lift, tekan tingkat 7, pintu lift pun tertutup. Dalam lift, para pendengar Ria 897 FM. Dalam lift, tiba-tiba Kak Maimun katanya, saya perasan Casey, di belakang saya macam ada orang. Tapi saya tak toleh.
Saya pandang ke arah lantai, tak nak tengok, tak nak ambil tahu. Dalam hati ini jantung berdegap-degup sebab saya tahu belakang saya ada orang. Mulut saya mula membaca. Kisi, kata Kak Maimun. Para pendengar Ria 897 FM. Kak Maimun mula baca. Misal katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kisi, bila baca tu, benda di belakang boleh ikut, Kisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak istighfar sampai tingkat 7 pintu lift terbuka. Kakak lari lintang bukang, ketuk pintu macam nak pecah. Suami tak bangun-bangun. Akhirnya kakak buka pintu masuk dalam. Macam nak putus nafas kakak. Tutup pintu, duduk di sofa ketakutan. Setelah kejadian malam tersebut, kata Kak Maimun, percaya ataupun tidak Casey dan pendengar rancangan MJ12, kakak balik rumah sampai ke saat ini akan naik tangga, tidak akan naik lift kalau seorang diri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kalau saya tak tahulah, tangan saya mungkin lift nak naik tingkat 7, tangan saya terus tekan tingkat yang paling dekat lah. Saya terus keluar, naik tangga sudahlah. Dan bagaimana dengan anda yang bertugas waktu malam? Adakah anda berani menaiki lift? Tepuk dada tanya selera. Saya pun kerja malam. Teman Ria 897. Saya akan cuba bacakan kiriman email berikut ini. Ini adalah kisah juga tentang seorang lagi kakak kita. Bernama Kak Suryani. Bertugas waktu malam, sampai ke rumah setiap hari katanya. Kakak akan sampai di rumah sekitar pukul 1 lebih pagi. Percaya ataupun tidak Kisi, setiap hari 1 lebih pagi transport akan datang, hantar di depan blok rumah kakak, akan turun dari transport dan pulang ke rumah. Rumah kakak tingkat 6. Pastinya kakak akan pulang ke rumah menaiki lift. Dan Kisi, cuba Kisi bayangkan, antara satu malam kakak terkena gangguan. Sejak malam itu kakak tidak berani lagi menaiki lift. Apakan daya Kisi, rumah tingkat 6 terpaksalah Kisi. Kakak penat ke kaki sakit akan melangkahkan kaki menaiki tangga untuk pulang ke rumah. Nak ajak suami turun bawa temankan, suami pula bertugas pada paginya. Jadi inilah satu-satunya antara pengorbanan yang harus kakak lakukan. Kisi, gangguan yang membuat kakak takut naik lift apabila satu malam ini kakak baru pulang dari tempat tugas. Kakak masih ingat lagi tarikhnya 14 April 2011. Ini merupakan tahun inilah ya. Jadi kata Kak Suryani, pengalaman kakak sedang berjalan, kakak dengar ada orang ikut kakak dari belakang. Seperti biasa, kita akan toleh. Kakak toleh tengok kiri kanan tak ada orang Kisi. Kemudian meremang bulu roma, bulu tengkuk, bulu tangan semua meremang. Kakak mula mulut di komat kamit Kisi, membaca surah-surah sepanjang perjalanan sampai depan lift. Kisi bayangkan, tak pernah umur kakak balik ada 2 lift pintu terbuka. Selalunya, lazimnya satu lift akan berada di tingkat 12, satu lift akan berada di tingkat 1. Tapi pintunya tertutup dan lift akan gelap. Waktu kakak pulang pada hari yang menakutkan ini, kedua-dua lift sebelah A dan B, kedua-duanya berada di tingkat bawah. Pintu terbuka tetapi lampu kedua-dua lift gelap. Jadi kakak pun tak fikir bukan-bukan. Dalam hati, masuk A ke B, kakak masuk lift A sebab lebih dekat dengan kakak. Bila masuk ke dalam lift A, barulah kakak tekan nombor tingkat 6. Lampu menyala, pintu lift pun tertutup. Dalam masa yang serentak, para pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan sekarang ini. Jadi lift tu gelap, kakak tak nampak sangat dalamnya. Masuk ke dalam, tekan tingkat 6, pintu tertutup, baru lampu menyala. Apa yang berlaku bila kakak tengok daripada cermin yang ada dalam lift, ternampak reflection Kisi. Di belakang kakak ada perempuan sedang berdiri, kepalanya sengit sebelah, seolah-olah dalam keadaan yang menakutkan. Kakak nampak, kakak tutup mata. Astaghfirullah. Kakak istighfar berkali-kali Kisi. Kemudian tangan kakak meraba butang lift, tekan sebarang tingkat. Kisi, lift berhenti di tingkat 4. Kakak keluar, lari lintang bukang naik tingkat 6 rumah kakak. Tercungap-cungap nafas dibuatnya. Dan sejak malam itu, kakak tidak berani lagi nak pulang dan menaiki lift. Tak apa Kisi, setiap hari dari bulan April sampai sekarang bulan 12, kakak memanjat tangga. Terima kasih dan juga selamat tengah malam yang ikhlas.
Kak Suryani. Ada yang beritahu saya ni tentang satu kisah peristiwa yang tak dapat dilupakan daripada Zubaida kata, apa khabar Kisi? Tentang lift Kisi, memang cukup menakutkan. Saya pernah terkena satu gangguan ni yang menyeramkan dan katanya ini berkenaan dengan lift lah. Apa yang berlaku? Saya ni baru balik kerja sekitar pukul 11 malam. Jadi saya, Zubaida kata, sedang menunggu lift. Sambil itu saya pun SMS lah tunang saya yang saya dah sampai rumah. Kemudian saya dengar dekat belakang ni ada orang bernafas. Saya toleh belakang. Bila toleh belakang tengok tak ada orang. Rasa tak sedap hati ni. Saya toleh ke depan kembali. Bila saya pandang depan, lift pun terbuka. Saya masuk dalam. Tekan rumah saya tingkat 9. Lift dalam perjalanan naik atas, tunang saya pun telefon saya. Dia gunakan 3G network lah. Jadi bila dia berbual dengan saya ni macam video call, saya boleh nampak dia boleh nampak saya. Jadi sedang saya berbual-bual ni, kemudian saya bercakap dengan dia. Saya kata dah sampai rumah. Biasalah Kisi bermanja-manja dengan tunang di telefon. Kemudian tunang saya diam Kisi. Sepanjang perbualan saya seorang yang berbual. Saya keluar dari lift, kemudian baru dia cakap cepat balik. Saya tanya kenapa cepat balik. Jadi tak apalah, sampai rumah saya masuk dalam, kemudian saya tanya kenapa, baru dia ceritakan. Tapi nasib baiklah saya tak nampak. Tunang saya kata awal tadi bila saya berdiri dalam lift, bila saya pegang telefon, jadi kamera phone di hadapan tu nampak saya dan nampak belakang saya. Di belakang saya Kisi, dia nampak ada perempuan sedang berdiri dalam posisi yang menakutkan. Seolah-olah wanita tu mulutnya ternganga dan sedang lihat saya dari belakang. Sebab tu awal tadi saya dengar bunyi orang macam bernafas dan panggil saya. Tapi saya tak perasan dan saya tak toleh langsung buat kali kedua dalam lift sebab sedang seronok berbual dengan tunang saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Awak ni Zubaida kirim SMS macam ni, saya balik nak naik lift rumah saya pula tingkat tinggi. Ayo, naik tangga je lah. Besok confirm stomach muscle. Berikut ini ada kisah yang amat ringkas saya terima. Datangnya daripada Ana. Ana kata, Assalamualaikum Kisi. Ini kiriman SMS yang saya terima. Waalaikumsalam Ana. Boleh tak Kisi ketengahkan kisah yang ringkas sahaja? Saya ni dah kali ini masuk 7 hari. Dah seminggu lah katanya. Takut nak naik lift di waktu malam. Kalau siang hari, petang-petang saya tak kisah. Tapi kalau waktu malam, saya ada fobia sedikit. Tempoh hari, saya balik kerja lewat sekitar pukul 3 pagi. Sampai di Kolong Blok, saya pun SMS lah. Teman kerja saya. Tengah saya berbual dengan teman, saya pun masuk dalam lift. Kata teman. Jadi, bila pintu lift tertutup, kata Ana, dalam lift, entah macam mana, sampai antara lantai 1 dan 2, tengah-tengah tu lift berhenti. Lift berhenti seketika, lampu gelap, saya menjadi terperanjat. Jadi yang ada di tangan saya adalah lampu daripada iPhone yang saya gunakan sedang SMS teman saya. Saya punyalah terkejut, saya terus suluhkan lampu tersebut kepada butang lift yang ada loceng. Saya tekan loceng beberapa kali Kisi. Sedang saya suluhkan lampu iPhone saya di butang lift untuk tekan loceng, lift tu sebelah kiri saya tu macam cermin besi yang boleh boleh nampak belakang lah, ataupun reflection di belakang. Saya suluh, terperanjat belakang saya ternampak ada perempuan diri sambil kepalanya ditundukkan. Bila saya nampak tu, saya jadi Kisi dah tak tentu arah. Saya tekan. Akhirnya lampu kembali, lift bergerak naik atas. Kisi, rumah saya tingkat 7. Sedang lift naik, saya dengan segera tekan tingkat 4. Tingkat 4 pintu terbuka, saya tak pandang belakang, naik tangga sampai ke rumah. Itulah pengalaman ringkas. Dan masuk hari ini dah 7 hari saya balik kerja tak naik lift. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Teman-teman Ria 897, saya ingin tanya pada anda. Kalau anda naik lift di waktu malam, mungkin awal pagi macam tadilah, pukul 3 pagi, lift terhenti seketika, lampu mati, kemudian di belakang anda dengar
suara perempuan menangis. Apa anda buat? Adakah anda akan buat keputusan macam teman kita awal tadi? Katanya dah masuk 7 hari tak naik lift bila balik pukul 3 pagi. Sanggup naik tangga tingkat 7. Saya ni pejabat tingkat 3 naik tangga dah termengah. Ada kata kat sini daripada Ariana, katanya Kisi nak buat apa Kisi? Buat bertenang je lah, buat bodoh dan buat membaca lah. Apa ayat-ayat yang tahu tu dia. Yang ini daripada Husniah, dalam lift juga saya akan kena heart attack. Betul lah Kalau kita dengar pengalaman orang, kita mungkin tak dapat rasakan. Tapi kalau kita terkena sendiri, seorang diri dalam lift, saya dah lah bawah tanah ni sorang-sorang. Dah bawah tanah seorang diri kadang-kadang cerita yang seram-seram. Ada pula pendengar-pendengar yang cuba telefon menakut-nakutkan dan sebagainya. Ada pula bukan menakutkan, dengar suara dah takut. Macam mana? Itu original Dan itulah kadang-kadang kena tabahlah. Ini kan tugas, jadi apa nak buat. Macam awak tanya pengawal keselamatan. Saya kadang-kadang pernah tempoh hari lah, dah lama juga saya ada lakukan audio recording di luar konti. Dan ada juga bangunan kosong tu ada juga pengawal keselamatan, saya minta izin lah. Jadi saya tanya abang, abang jaga sini sorang-sorang, bangunan macam ni tak seram ke? Apa nak buat dek? Dah cari rezeki. Macam tu lah. Begitu juga dengan anda tanya kalau mungkin pemandu taksi tak seram ke? Kerja taksi hantar orang pergi kubur malam. Apa nak buat dek? Cari duit. Macam tu lah. Jadi walaupun yang sedang mencari rezeki pada malam ini, kita doakanlah semoga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, dan dapat tamatlah dengan penuh kesempurnaan. Baik, yang ini katanya lift jam. Saya pun tinggal tingkat 7. Nampak gaya seminggu nak turun tangga, cepat slim aku. Okey, dari AB List yang kirimkan di Facebook dia ini. Ya ke tak turun tangga? Seram juga tau kisah lift tau. Yang ini Jose Antonio Reyes katanya, kalau saya pura-pura pingsan lah, besok pagi saya bangun. Wah, lama betul pingsan dalam lift. Wah, dahsyat lah.